Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harapnya pada pagi ini anda semua ceria, sihat tanpa stres. Jadi alhamdulillah saya bersiaran secara live di Masjid UPM, masjid yang tersegam indah. Alhamdulillah. So pada pagi ini anda ceria dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu menangani tekanan dalam PKPB Aidilfitri. Jadi saya bersama dua kamera di sini, iaitu satu melalui Facebook Syiar Ahmad Rizwan, dan satu lagi Facebook iaitu Pusat Islam. Okey, terima kasih kerana bersama saya. Terima kasih pada pagi ini Puan Fatin. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Baik, so saya nak teruskan bercerita kerana masa insya-Allah kita peruntukkan setengah jam, 30 minit. So siapa di sana clear ke suara saya? Boleh bagi feedback dan sebagainya sebelum kita memulakan. Apa khabar Tuan Husnan? Ni sahabat baik saya. Terima kasih kerana menonton pada pagi ini. InsyaAllah hari ini adalah 30 Ramadan 1441 bersamaan hari Sabtu. So hari inilah hari terakhir kita berpuasa. Jadi harapnya jangan ada yang terkandas. Saya tengok Facebook pada pagi tadi ramai kat kawan-kawan yang terkandas sahur, kata apa, miss. Saya pun sendiri hampir-hampir miss. Pukul 5 suku baru sedar. So alhamdulillah, terima kasih Puan Fatin kena bagi feedback clear. Alhamdulillah. So harapnya di page Pusat Islam juga clear suara. Baik, saya nak cerita tentang tekanan. Bila sebut tekanan ni, orang akan sebut tekanan ni kepada stres. Okey, clear sangat. Okey, terima kasih Angah daripada Putrajaya, imam besar Putrajaya. Okey, alhamdulillah, terima kasih Tuan Husnan. Baik, so orang bila stres dia cakap bahasa Inggeris, kan? Dia tak sebut tekanan, kan? Tapi ada juga budak-budak kita, budak-budak student, tekanan bro, tekanan, tekanan tu, dia sebut tekanan tu, macam kita rasa kata apa, lawak pula dengar perkataan tekanan. Terima kasih saya Dr. Aida menonton juga. So tetapi kebanyakan orang akan sebutkan stres. Kita tengok Dr. Hans Self, Dr. Hans Self ini dia pengasas pada teori stres. So apa dia kata tentang stres? Dr. Hans mengatakan bahawa tekanan perasaan ni didefinisikan sebagai satu reaksi yang tidak spesifik. So doktor pakar ni pun mengatakan tekanan ini yang dikatakan sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik pada diri seorang, disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. So secara mudah, mengikut pengalaman saya selama 18 tahun mengendalikan stres ni, kata apa, di kalangan staf dan juga pelajar, hari ini saya nak berkongsi kepada anda bagaimana nak tangani. Adakah perlu berhadapan ataupun lari pada stres, ataupun macam mana nak buat? Okey, menarik. So secara mudahnya, stres ini adalah satu rangsangan. Apa juga rangsangan? Senang saja, rangsangan daripada luar yang akan mempengaruhi. Tengok gaya Abang Nan pun ada. Okey, terima kasih Muhammad Riza Azmi, ni rakan saya, Abang Ijaz. So rangsangan daripada luar, apa juga rangsangan daripada luar yang akan memberi implikasi atau mempengaruhi fikiran, emosi dan tingkah laku. So apa saja rangsangan, dia akan pengaruhi 3 kompartmen ni. Jadi kalau sebagai manusia ni, 3 kompartmen penting lah yang akan terkesan, iaitu fikiran, emosi dan tingkah laku. Tingkah laku yang paling besar lah. Banyakkan kita tengok orang stres ni, kita lihat pada tingkah laku. Contohnya orang beratur panjang, macam mana reaksi mereka? Muka dengan muka tak puas hati, dengan mungkin tingkah laku dia, tangan, kaki dan sebagainya. Kita nampak reaksi. Kita nampak reaksi luaran, kita tak nampak lagi apa yang terjadi dalam badan, antibody, hormon-hormon yang berlaku. So terima kasih sifu saya Tuan Farizan Likin yang menonton pagi ni. Alhamdulillah. Jadi contoh rangsangan orang, contohnya bila kena marah lah, paling mudah lah. Semua orang suka kena marah, kan? Tak kira kena marah dengan lecturer ke, kena marah dengan isteri kat rumah ke, kena marah dengan suami kat rumah ke, kena marah dengan mak ke. Mungkin pelajar-pelajar yang dah lama duduk kat rumah ni mungkin tekanan sebab hari-hari kena marah.
kan. Tapi yang baik tu ada, insya-Allah. Tolong ibu dan sebagainya. Terima kasih Puan Kamilia yang menonton. Jadi rangsangan marah, contohnya rangsangan marah. Jadi bila marah ni, mana satu akan terkesan antara 3 komponen manusia ni, iaitu fikiran, emosi atau tingkah laku. Adakah bila kita kena marah ni terus kita mengamuk, terus kita tumbuk pintu, kita hentak kaki? So terima kasih Rider Tega dan juga Cikgu Aida yang menonton. Jadi adakah mereka bila kena marah terus tingkah laku, kita reaction dengan tingkah laku? Okey, ada katakan emosi. Kebanyakan orang katakan emosi datang dulu. Tiba-tiba kena marah, dia marah orang tu balik. Kan? Jadi kalau ikut ilmu psikologi, apa juga yang melalui emosi dan tingkah laku, dia melalui filter fikiran dulu. Fikiran yang pergi dulu, yang sampai dulu. Kalau kita tengok muka kita, kan, reaksi wajah kita ni, kan, mata, hidung, telinga dan sebagainya, yang paling dekat adalah otak. Jadi otak filter dulu. Sebab tu kita nampak muka kita berubah, tapi sebenarnya fikiran tu sampai dulu beberapa sekian. Bila rangsangan tu kena marah, dia akan filter sama ada dia nak marah balik atau apa saja reaction. Kat situlah terletaknya. So fikiran ni sangat unik. Sebab tu dia kata tidak spesifik. Sebab spesifik. Kerana kadang-kadang bila orang marah, kita tenang. Terima kasih kan menonton Pandura Aziz dan sebagainya, kan. So ada juga yang nonton di page Pusat Islam, dia gunakan kamera belakang, jadi saya tak perasan. InsyaAllah nanti saya akan sama-sama menonton kembali. Terima kasih kerana menonton pada pagi ni. InsyaAllah kita akan diberkati pada hari terakhir Ramadan ni. Okey, besok kita akan berhari raya di sini dan difahamkan masjid ni akan ada hanya 6 sahaja makmum di masjid ini. Okey, baik. Kita sambung kembali rangsangan marah itu. So bila filter, ada orang yang dia tak marah, dia tenang saja. Tapi ada orang bila terima rangsangan sama marah ni, dia marah balik, dia tak puas hati, kan. Mungkin dia terus hentak meja, mungkin terus dia akan meluahkan kata-kata yang tidak bagus dan sebagainya. So kenapa berlaku begitu? Kerana di fikiran kita ni ada satu benda yang dikatakan pantang larang. Mana datang pantang larang ni? Ada orang kalau kita perasan, dia tidak suka kena marah ditengking-tengking, dibentak dan sebagainya. Kenapa begitu? Sebab mungkin ada peristiwa-peristiwa ataupun dididik begitu. Ada orang dididik dengan cara lembut. Ibu dan ayah mereka bercakap dengan lembut. So cakap baik-baik. Ada cakap slow je. Sebab tu penerimaan dia bertahun-tahun. Bila bermasuk universiti, bila bekerja sebagainya, dia tak boleh terima benda-benda yang baru ini. So dia lebih suka dengan peristaran ataupun cara rangsangan yang sama ketika dahulu. So terima kasih Puan Nur Jihad, kan, kata apa yang menonton dan sebagainya. Jadi contohnya kalau keluarga cakap lembut, dia nak orang pun begitu. Tapi bila cakap kasar atau peli ataupun tengking, dia tak boleh terima. So filter di fikirannya, dia tak boleh nak terima dan dia akan merasa satu akan terhasil. So kita tengok stres. Stres ni terhasil kalau kita tengok. Stres ni akan mengurangkan satu hormon rangsangan yang dinamakan adrenalin. Adrenalin ni, dan juga adrenalin ni akan pergi ke darah kita, darah kita bersama hormon lain. Jadi dia akan ganggu. Sebab apa adrenalin ni bertindak? Dia umpama satu rangsangan ni yang membuatkan badan kita cuba bertahan. Dia pasang firewall. Sebab tu dia bertindak. Sebab tu semua organ dalam badan kita, nafas laju, jantung berdegup kencang. Tengok pada rangsangan tu. Tapi ada rangsangan yang buatkan filter dia relax. Contoh marah, mak kita marah, provoke, betul. Fan Fatin kata bila provoke, buatkan dia rasa macam dia ni memang macam kita rasa tercabar. Dalam kehidupan kita jarang ada berlaku begitu. Jadi orang provoke kita ni jarang, nak cabar-cabar kita dan sebagainya. Tapi bila ada berlaku begitu, dia rasa macam satu, itu adrenalin tu sampai. Dia akan tercetus, buatkan dia berdegup jantung. Okey, pernah tak kalau kita tengok orang bergaduh kat tepi jalan, ataupun kita tengok orang bergaduh, ataupun orang dekat office kita bergaduh atau mengamuk, pernah tak hadapi? Jadi mungkin Puan Fatin kata panic attack. So saya banyak kali berhadapan dengan orang mengamuk. Dan insya-Allah alhamdulillah di UPM ni bila kes-kes mengamuk ni insya-Allah saya boleh hadapi. Sebab
pada awal-awal dulu saya pun sama, panic attack. Saya pun rasa macam takut lah, berdebar-debar, jantung berdegup jantung kan. Sedangkan saya dipanggil oleh kawan keselamatan untuk menenangkan dan orang yang mengamuk itulah klien-klien saya kan, orang-orang staff. Jadi bila mengamuk tu saya berdebar, duduk. Macam mana nak buat ni? Takut saya pula pitam kan, datang untuk menyelamat. Tetapi apabila dah biasa dengan keadaan itu, rangsangan tu dah biasa, kita jadi tenang. Terima kasih Puan Haiman Ismail. Haiman Ismail kena menonton. Okey, dia rasa tenang. Begitu juga bila marah. Orang yang berada di sektor swasta, bila dia kena provoke, dia selalu kena hentak meja, baling file, lama-lama dia dah immune. Sebab tu sistem tahanan badan kita ni berbeza setiap orang. Kenapa orang tiba-tiba cepat menggeletar, cepat panik, cepat ni? Sebab dia tak biasa dengan rangsangan itu. Jadi adrenalin dalam badan dia tu, dia akan terhasil sangat-sangat laju. Tapi bila dia dah biasa, dia dah dapat kontrol, dapat seimbang. Sebab tu nanti saya nak cerita macam mana nak tangani adalah macam mana nak tangani tekanan ataupun stres ni dalam PKPB. Bayangkan PKPB, macam mana tekanan yang berlaku dalam PKPB. Daripada PKB, dari PKP kan, patut berapa bulan kita lalui PKP, lepas tu kita lalui PKPB. Terima kasih yang menonton, Umi Syarna, Rohani Yaakob dan sebagainya. So masa yang sangat panjang untuk kita. Dan bila kita panjang ni, yang bagusnya adalah kita dah bersedia, kita dah biasa. Pada awal-awal PKP, kita lihat orang menghadapi simptom-simptom. Kita tengok kalau contoh simptom-simptom simptom-simptom orang yang stres, dia akan terhasil. Pertama sekali ialah dari segi fizikal kan. Tanda-tanda orang stres ni dia ada fizikal, mental, emosi dan secara keseluruhan. Kita tengok dari segi perangai dia kan. Apa khabar Tuan Ismi, ramai yang menonton ni, dan juga di page Islam. Terima kasih. Okey, baik. Senang je nak sebelum kita adrenalin, sebelum apa saja simptom yang berlaku buatkan kita nampak ini simptom-simptom stres. Pertama sekali, senang saja nak detect kita ni stres ke tidak adalah melalui satu hormon namanya kortisol yang berada pada ileum kita. Itu paling masa saya ceramah dan sebagainya. Okey, nak tahu kita stres ke tak, pagi-pagi kita kesan hormon kortisol yang pada ileum kita. So kita cuba rasa ileum kita. Cuba tuan-tuan rasa ileum. Kalau ileum tu rasa pekat, macam sekarang ni mungkin kita berpuasa, saya pun terasa ileum pekat sebab mungkin saya ceramah dan sebagainya. Saya pun menghadapi tekanan juga daripada lepas subuh tadi. Kata kalau tidur ni out lah. Memang tiba-tiba tak sampai pukul 9 walaupun masa dekat. Jadi oleh kerana tanggungjawab tu, datang satu stres yang buatkan saya tapi stres yang baik. Nanti saya akan cerita apa jenis-jenis stres. Nak cerita stres ni setengah jam ni tak cukup, tapi insya-Allah saya cuba rangkumkan sebaik mungkin. Okey, baik. So hormon tu namanya hormon kortisol pada ileum. Jadi dia akan rasa pekat. Bila kita rasa pekat, kalau musim bukan bulan puasa, kita digalakkan banyak minum air kosong. Sebab tu bila datang ke tempat kerja, nanti ramai orang yang mungkin saya difahamkan government, staf kerajaan dan swasta dah mula kerja 2 minggu sudah. Jadi ramai yang saya tanya rakan-rakan saya, mereka menghadapi situasi yang lemau, rasa macam tak bertenaga, tak fit macam sebelum ni, sebab telah melalui satu tempoh PKP yang panjang. Jadi dah biasa bangun lewat ataupun bangun tak tahu nak buat apa. Itu dia namanya stres yang kategori yang awal, iaitu eustress yang tidak aktif. Okey, saya nak cerita mudahlah. Stres ni ada 3. Okey, sebelum saya cerita simptom-simptom ni, tadi kortisol. Bila kortisol anda rasa pekat, anda kena minum air. Itu je, senang. Sebab bila kortisol ini pekat dan anda biarkan, so dia akan bertindak kepada mencetus kepada benda-benda lain. Fizikal, mental, emosi kita akan cepat sangat. Sebab tu tiba-tiba kadang-kadang kita bangun pagi, kita dalam keadaan tak ready. Rangsangan datang macam-macam. Tiba-tiba nak keluar rumah, kunci hilang, lepas tu tiba tak sarapan, lepas tu dalam perjalanan jam, lepas tu ada benda yang kita fikir alamak tertinggal kat rumah. Bila sampai ke office, kita dalam keadaan tak ready lagi, tambah yang datang lewat. Jadi keadaan tu buatkan dia sangat stres, terkejar-kejar, rushing dan sebagainya. Kita tengok alamak punch card ini staff lah, punch card alamak kata apa dah merah pula hari ni, mesti dia fikir bos marah dan sebagainya. Tiba-tiba baru duduk, tiba bos panggil,
ataupun ada utusan sampai kawan-kawan bro, bos nak jumpa kau. Kita berdebar daripada pagi tadi dan perjalanan sampai berdebar, dia akan sebab tu ada orang boleh pitam dan sebagainya sebabkan stres. Sebab firewall yang ada pada badan tu tak cukup menampung. Dia tak cukup. Tapi orang yang dah biasa tangan ni, macam orang yang bekerja swasta dan sebagainya. Saya sebelum UPM saya bekerja di swasta, di KLA. Bukan kerja lah, dia macam management training. Mula praktikal, betul jadi kerja sekejap. Jadi saya dah hari-hari bila kata meeting tu macam menengking tu biasa. Menengking, baling dalam bahasa Inggeris lah. Terima kasih Tuan Eddie perkongsian baik. Terima kasih Faiz Karental yang menuntut. Jadi bila kita dah hari-hari kita dah tenang. Sebab kita punya firewall tu kita dah, sebab mental kita dah ready. Sebab tu paling penting untuk tangani stres ni mental kita. Bila kita filter, macam mana contoh kita filter orang marah kita tu, contoh mak kita marah, kita tak filter, alamak mak sayang aku kan, mak kata dia bebek pun kita dah biasa dengan dia bebek hari-hari. Jadi emosi kita stabil. Tapi contoh kalau kawan kita yang tiba-tiba tak pernah marah, tiba marah, kita berdebar, ni kenapa pula ni, apa tak puas hati ni kan. Ataupun bos tiba bos marah kan, kita rasa alamak habislah performance aku. Tapi kalau dapat bos yang hari-hari marah, kita dah tenang lah, dah immune, kita dah biasa hadapi. Sebab tu persediaan mental tu penting untuk tangani stres. Jadi insyaAllah saya akan kongsi sikit demi sikit. Okay, stres ni terbagi pada 3. Pertama, eustress. Eustress, ejaan dia, apa khabar, Allahuakbar. Ini Zul Hilmi, Abang Long saya, pakar counselling daripada ROK. Terima kasih adik Ari yang menonton dan sebagainya. Baik, stres ni ada bagi pada 3. Eustress, ejaan dia EU. Bukan U tu. U tu selalu bos kita bagi. Eustress, I tak stres. Tapi ejaannya EU stress. Eustress mana stres yang baik. Kita tak dapat lari daripada eustress. Sebab manusia ni dilahirkan memang package dengan stres. Jadi ramai orang tanya saya, macam mana nak hadapi stres, macam nak zero stres. Tak mungkin zero stres. Orang yang berjaya tangani stres adalah orang yang dah terbiasa dengan stres dan juga dia ada ilmu untuk tangani stres dan dia berhadapan dengan stres. Dia tak lari. Jadi dia berhadapan. Orang yang dapat selesaikan masalah, dapat tangani stres adalah orang yang berhadapan, bukan lari pada masalah. Okay, so eustress adalah stres yang baik, stres yang positif. Okay, kalau tak ada stres yang positif ni, kita tak akan ada satu desakan ataupun satu rangsangan buatkan kita aktif. Contohnya, kalau kita bangun pagi, alamak ini kerja. Nanti ramai orang PKP ni kenapa jadi lemah, rasa tak semangat, rasa macam hilang, rasa macam orang kata apa, hilang punca. Sebab rutin harian sebelum ni dia aktif. Tiba-tiba bila baru bangun, nak buat apa ni, tengok TV, tengok Netflix, benda dah hari-hari kan. Lepas tu sebelum bulan puasa kan kita hari-hari buka petai. Tu pun stres juga. Tukang masak isteri kita pun stres juga, nak masak apa ni dan sebagainya. So bila bulan puasa, alhamdulillah mungkin ada yang ramai buat ibadat dan sebagainya. So tak ada fikir sangat stres pasal nak makan ataupun nak makan apa kan, ataupun banyak makan. Tapi dalam tempoh yang panjang ini, buatkan kita tak ada eustress. Sebab eustress sangat penting kan. Terima kasih Puan Nani kerana menonton. Okay, eustress ni adalah desakan rangsangan buat kita aktif. Contohnya kalau tempat kerja, kalau bos tak bagi kerja dan juga tak bagi due date kan, buatkan kita tak ada eustress kan. Kita bangun kerja, kita kata hari ni nak buat apa ni, tak ada kerja kot. So kita keadaan yang tak eustress. Jadi kita tak ada desakan, pergi kerja pun lambat kan. Orang yang eustress dia laju, dia bergerak laju, dia sangat bagus. Orang yang, sebab tu orang kata macam mana tak nak stres, tak boleh, kena ada stres, tapi stres yang positif. Eustress ni buat kita aktif. Tapi eustress ni tidak boleh berlebihan sangat. Dia akan pergi level yang kedua, itu new stress. New stress ni yang dah mula ada ganggu hormon-hormon dalam badan. Buatkan new stress ni, kalau kita tengok, kalau kita jumpa kawan kita bila kita sembang, kadang-kadang dia tak fokus pada kita. Kadang dia khayal, dia hilang. Kadang kita, kau cakap dengan aku tak ni kan, kau dengar tak apa cakap, dia khayal. Sebab dia dah mula terganggu, tidur tak lena, mimpi pelik-pelik, kadang tidur tak boleh tidur, dia gelisah. Itu new stress kan. Jalan pun dah mula slow,
Orang yang eustress yang tahap pertama, first dia laju. Dia tengah, sebab tu bila bos bagi, terima kasih Zihan, terima kasih Ismi Nizam, terima kasih kerana menyokong. Jadi bila bagi due date, okey saya nak kerja ini, siapkan sebelum pukul 4, kena hantar pada saya. Jadi dia akan berget aktif, dia akan produktif. Okay, sebab tu penting eustress. Tetapi hari-hari kalau dibebankan, contoh pelajar, dia tahu rutin dia pergi kelas, lepas tu ada assignment, lepas tu malam ada discussion, lepas tu ada aktiviti persatuan dan sebagainya. Tiba duduk kat rumah, dia tu jadi mandam, jadi lemah, tak tahu nak buat apa. Jadi macam mana kita nak kembali semula tambah-tambah Aidilfitri ni. Saya nak cerita pasal Aidilfitri juga, macam mana kita nak hadapi tekanan dalam Aidilfitri. Aidilfitri ni banyak benda. Okay, saya nak habiskan 3 level ni dulu. Eustress, new stress, dan yang ketiga ialah distress. Distress inilah mula gejala kemurungan. Apabila menghadapi pola-pola ataupun simptom yang 2 minggu dan berterusan hingga berbulan-bulan, dia akan menghadapi siri-siri kemurungan yang tidak boleh dibantu oleh kaunselor, dia hanya boleh dibantu oleh doktor dan juga psikiatris, psikologis dan sebagainya. Tim-tim kami yang akan bantu golongan-golongan ini. Sebab mereka ni perlu dibantu dengan ubat, sebab khayal dah mula dah nampak simptom-simptom yang luar abnormal. Okey. Baik, tapi kita ni tak dapat lari daripada tiga level ni. Cuma jangan sampai level distress. Distress tu kena bantu, kena jumpa kaunselor, kena jumpa ustaz, kena jumpa rakan-rakan baik, jumpa orang percaya. Terima kasih Pasina, Muhammad Dewa, terima kasih DJ Zaini. Dan terima kasih kerana berkongsi. Alhamdulillah, terbaik Tuan DJ. Okay, baik. 3 level ni telah saya ceritakan. Jadi kalau boleh kita sentiasa berada di keadaan eustress, jangan sampai new stress. New stress ni kadang-kadang kita kena step down, kita kena tenang sekejap. Contohnya stres yang menghadapi, contoh ramai di dalam musim Ramadan ataupun PKP ni menghadapi situasi, contohnya ada ahli keluarga yang dimasukkan ke hospital positif. Terima kasih Puan Rafiah Ibrahim nonton, positif COVID-19. Jadi gelisah. Ada juga orang yang memang dirinya terlibat. Saya tak nafikan ada yang mungkin ada. Kalau yang menonton di sini, so bertenang, ini semua ujian Allah. So kita kena ingat, balik kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan bebanan yang sesuai dengan dirinya. Begitu juga dengan surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Kata apa? Setiap kesusahan, sungguhnya dengan setiap kesusahan akan ada kesenangan. 2 kali Allah sebut ayat tu. Jadi kita ingat 2 ayat ni bahawa kita sedang diuji. Sebab diuji ni penting, sebab kita tahu setakat mana ketahanan kita. Badan kita pun kalau kita tak terima sangat stres, kita akan tidak produktif. Kita akan lemah. Bila lemah ni akan ada simptom-simptom kemurungan juga. Itu bahaya. Sebab tu eustress ni penting. New stress dengan distress yang kita cuba elakkan, jangan sampai. Contoh kalau new stress tu termenung, sedih sebab ada yang masuk ke hospital, ada juga yang kemalangan, ada yang kematian. So dia sedih dan sebagainya. Sebab benda tu impact. Contoh kehilangan orang yang disayangi. Jadi kita akan rasa impact sangat. Jadi kita kena bertenang. Jangan menangis dalam tempoh yang sangat lama. Dia perlu dibantu. Stres juga ni, tengok tuan dah susut. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah, alhamdulillah bulan Ramadan kot. Sebenarnya bila buat poster ni, Ustaz Isyam ambil poster saya ni, saya marah kat Ustaz Isyam ni. Dia ambil kat Facebook, mana kata pakai baju ni. Jadi dia kata baju ni dah tak muat dah ni. Baju lama dalam poster tu gambar dah berapa tahun dulu. Tetapi alhamdulillah lah, berkat usaha dan sebagainya, pakai baju lama balik. Alhamdulillah, inilah wajah sebenar saya. Okey, baik. So alhamdulillah, itu pun stres juga bila berat badan naik. Tapi kalau kita kontrol, insyaAllah. Baik, dalam masa yang sedikit lagi, saya nak cerita tentang macam mana nak tangani. Ini yang penting, macam nak tangani. Lepas tu kita masuk sikit macam mana Aidilfitri dan sebagainya. Saya nak bagi kongsi tentang 5 tips, iaitu ASKBI. ASKBI. Ini yang diajar oleh guru saya, Tuan Farizan. Okey, teruskan bersama saya. Ada masa sikit lagi. Okey, ASKBI. So A, macam mana pentingnya untuk, ini tips penting untuk kita tangani stres.
Tak kira stres tu datang rangsangan apa pun, kalau kita buat tips pertama ni, insya-Allah dia akan mengurangkan. Ingat, kita tak dapat lari daripada stres, kita boleh tangani. So kuatkan antibody kita. Macam mana kita nak lawan COVID-19, macam tu juga kita nak kuatkan badan kita supaya adrenalin dalam badan kita, jantung kita tidak berdegup, ataupun pernafasan kita laju, hormon badan kita higher wire kan. Jadi kita nak kuat supaya kita siasa tenang. Ingat, ini adalah ujian kan. Terima kasih Cik Rosani yang menonton. Hanani stres ni, esok nak raya tapi kena masuk office. Allahu Akbar kan. Kita Tuan Farizan Asfi dibawakan live. Betul, ini ilmu berharga daripada guru saya Tuan Farizan. Sila follow beliau dan YouTube Abang Smart TV. Jadi perharian ini adalah ujian kan. So kena ingat memori ini. Nanti besok mungkin dah tak lalui benda ni, mungkin tahun depan dan sebagainya. So kena ingat balik, boleh cerita kat anak, boleh cerita kat kawan-kawan, aku pernah bekerja time raya. Begitu juga bila orang yang tak dapat balik ni, yang mungkin berpatah balik saya ada teka-teki, saya tengok Facebook tadi, banyak-banyak patah-patah apa yang menyakitkan. Bukan patah tulang, bukan patah hati, tapi patah balik. So begitu sakitnya, tertekan, ialah berjam-jam lalu kena patah balik. Tetapi kena ingat bahawa apa juga yang berlaku hari ini adalah satu sejarah yang tercatat. Bukan sejarah biasa, sejarah dunia. Kita berada satu sejarah dunia. Tahun 2020 kita menghadapi PKPB. So tak bekerja, duduk berbulan-bulan kat rumah sebagainya, kerja daripada rumah. Lepas tu kita orang kata apa, menghadapi kesusahan. Ada yang mula-mula tu kita risau macam darurat kan, lockdown, beli barang, panik, buying dan sebagainya. So kita menghadapi situasi yang panjang dan akhirnya sekarang ni saya tengok dah mula rasa tenang. So itulah keadaan badan kita dah mula dapat adapt dengan stres ini. Dan seterusnya lepas ni kita akan bekerja kembali. So harapnya kita lebih kuatkan. Okey, sebut saya tak cerita A lagi A adalah awal pada masa. So ingat, apabila kita berhadapan dengan Aidilfitri dan hari raya pertama, kalau boleh yang tak balik kampung tu, so bangunlah pagi. Walaupun tak, orang kata apa, buat apa bangun pagi, bukan nak berdapat solat Aidilfitri kat masjid. Jangan, kita kena bangun pagi. Sebab tips pertama untuk tangani stres kena awal pagi. Kenapa orang-orang dulu panjang umur mereka, sihat tubuh badan mereka? Mereka bangun pagi dan mereka mandi dengan air sejuk, dengan ada tertibnya daripada kaki kan, lutut, peha, badan, baru sampai kepala kan. Mereka tak ada shower, kita terus shower dan air panas. Jadi mereka minum air yang suam panas. Jadi ingat, awal pagi mereka mandi sebelum subuh. Jadi awal masa ni buatkan kita ready. Apa pun berlaku kan, kita dah ready. Badan kita kena ready. Sebab tu kerja kena pergi awal, sebab kita dah ready. Apa berlaku, contoh tiba bos nak buat meeting urgent pukul 8, kita dah pukul 7 dah ada dah. Kita dah baca paper, kita dah sarapan, kita dah tenang, dah minum air, dah berbual, happy-happy dengan kawan. So nampak awal pada masa ni sangat-sangat besar hikmah dia. Begitu juga kita, bayang kita bangun pagi, mungkin lepas tu kita dah terlepas kata apa, contoh kalau bulan puasa ni kita stres sebab tak sahur tadi, lepas tu kita tak solat subuh. Jadi benda-benda macam tu, rangsangan-rangsangan dan kekuatan yang Allah bagi tu dah tak ada. Tambah pula rezeki kan. Jadi tak ada. Sebab tu kita akan diuji demi diuji. Bila ujian ni kita tak tahan sebab kita tak ikut rule pertama kan. Saya okey, Farosana ni kata okey. Razali, terima kasih kerana menonton okey, awal bermasa bangun pagi, bersedia untuk hari raya dengan penuh ceria. So tak kisah kat rumah ke depan TV ke, tak solat Aidilfitri kat masjid ke, tak dapat balik kampung, ingat kita kena ready, pakai baju cantik sebab hari raya adalah hari kemenangan kan. So kita ingat hari kemenangan. Kenapa hari kemenangan? Kerana hari raya ini adalah hadiah yang Allah berikan pada Rasulullah berikan pada umat Islam kerana kemenangan pada perang Badar. Ingat perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Itulah tahun pertama umat Islam sambut bulan puasa. Dahlah sambut bulan puasa, berperang tu pada 17 Ramadan. Bayangkan kita ni tak berperang pun kita dah stres sangat. So kita tak pergi hospital pun. Kalau yang disahkan memanglah akan ada eustress dan new stress tu. Silap takut berhadapi distress. Jadi minta doktor, ahli keluarga support mereka.
Jangan sampai mereka terlalu murung, sebab Allah yang memiliki segalanya. Ya Syafi, mereka dialah yang akan menghilangkan makhluk ni. Dia cipta, Allah cipta, Allah akan nak hilang. Jangan risaulah. Jangan fikir sampai mati. Kebanyakan bila saya jumpakan klien, kenapa dia takut sangat sebab dia fikir mati. Bagus fikir mati. Sepatutnya kita kena fikir time kita sihat. Tapi bila kita berhadapi sakit pun kita fikir mati. Jadi kita tak ready awal-awal. Kalau orang dah ready awal, dia tenang je. Dia tenang. Sebab tu betul untuk hadapi stres kita kena ready, kena cukupkan badan kita, mental kita sekuatnya untuk hadapi apa sahaja. Okay? So awal pada masa bangun pagi, siasa ready. Okay? Yang kedua ialah senyum. Kenapa senyum? Sebab Rasulullah pun kata senyum ni sedekah. Dia beri aura positif. Kan? Banyak kajian mengatakan bahawa kenapa bila kita pergi satu tempat, orang nampak orang bagi feedback negatif, orang marah kita, orang masam muka dengan kita, apa sahaja kita terima secara negatif, sebab kita beri aura negatif. Jadi kita senyum. Jadi senyum ni juga boleh menundukkan lawan. Jadi kita, orang sakit hati dengan kita, bila dia tengok dia senyum, dia luluh hati, jadi kesian. Jadi kata, oh ya Allah, kenapa aku ni, dia senyum dengan aku. Jadi senyum ni banyak benda dia. Lepas tu kita kena seronok dan juga kena spiritual. Kan? Pandu Aidilfitri 2020. Terima kasih DJ Zaini. Spiritual. Senyum, seronok dan spiritual. Kadang-kadang kita dah buat macam-macam dah. Kita dah tengok tips kat internet, kita dah dengar pakar-pakar motivasi. Tetapi kena ingat spiritual ni sangat penting. Sebab spiritual ni datang mana? Kekuatan datang pada Allah. Kan? Sebab tu orang ni kadang-kadang zikir dia. Kenapa dia tenang? Sebab dia zikir dia. Macam mana amalan dia? Zikir dia. Macam dalam bulan puasa kan, kita yang kata apa, digalakkan baca Allahumma. Kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca banyak kali. Itu satu kekuatan yang kuat. Itu selawat, bacaan aku Allah setiap kali di bibir. Jadi dia kuat. Datang tiba-tiba kata, cik disahkan bersih, tenang je. Okey, baik, ini ujian Allah. Kan? Kata apa? Jadi bila tengok berita kerajaan kata apa, okey, tidak boleh rentas negeri, tak boleh balik kampung. Alhamdulillah, kita berharaya di rumah. So dia tenang sebab spiritual tu. Spiritual tu kena datang dengan zikir, dengan solat duha, dengan solat malam, bacaan Quran. Banyak. Dan antara 13 pintu rezeki, kebanyakan saya tengok hampir 8 ke 9 itu datang dari spiritual. Kan? Baik. So kita teruskan dengan K. Kan? K ialah kasih sayang. Okay, untuk menghilangkan stres, kita kena banyak beri kasih sayang. Kasih sayang, emosi. Sebab yang terganggu emosi. Kadang fikiran kita okey, kan? Tetapi kadang fikiran ni, kadang kita banyak sangat pantang larang. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Dan sebab kegembiraan tu kita kena create di sini. Baru akan datang ke emosi dan tingkah laku. Bila keseronok, kita tengok orang muka senyum kan, reaksi keseronok, itu tingkah laku. Tapi adakah emosi dia betul-betul seronok? Sebab tu kadang-kadang macam fake. Senyuman tu fake. Sebab dia bukan datang daripada emosi, bukan datang fikiran. Jadi kena datang fikiran dulu, seronok. Ya Allah Tuanku, syukur dapat bangun hari ni, tengok ahli keluarga, dapat pakai baju cantik sebagainya. Sebab Rasulullah beri Aidilfitri ni untuk meraihkan kemenangan perang Badar yang berperang pada bulan puasa. Dan Rasulullah menggantikan perayaan yang sebelum ni, perayaan perayaan yang dua tu, Mahrajan dengan Nas saya dah lupa, semalam baru bagi dalam ceramah secara live. Okay, so dua perayaan Majusi ni Rasulullah gantikan Aidilfitri dan Aidil Adha. Dan Rasulullah berkatakan, pakailah baju yang cantik-cantik, yang kemas pada hari itu. Sedang masa hari raya pertama tu disambut, ada sahabat yang tak ada baju cantik. Jadi Rasulullah minta supaya sahabat tolong bantu dia, kutiplah, kita buat derma supaya kita pakai baju yang cantik, yang bersih pada hari itu. Dan digalakkan sedekah jariah. Baik. So itu hari kemenangan. So sebab tu kita kena kasih sayang. Rasulullah siasa beri kasih sayang. Jadi macam mana dugaan yang, kalau dugaan Rasulullah ni besar, kita ni Allahu Akbar, macam sikit sangat sebenarnya. Tapi kita kerana tak kuat, kita tak diuji banyak kali. Kadang ujian tu datang sekali buat kita cepat melatah. Kita rasa macam tak mungkin. Kita ingat balik surah Al-Baqarah 286 tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kena ingat bahawa Allah bagi bebanan tu sesuai dengan kita.
Walaupun tiba-tiba ambil orang tersayang, sebenarnya Allah tahu kita kuat. Mungkin Allah nak ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kan? Itu kena spiritual yang sangat-sangat tinggi lah. Saya pun tak tahu sama ada saya boleh tangani sebagainya, tapi kita kena ready daripada sekarang. Andai kata orang tersayang kita pergi dulu, andai kata apa berlaku dalam diri kita, ataupun apa sahaja, ataupun Allah ambil kita ketika ini, kan? So bagaimana? Kita kena ready dari sekarang supaya kita tak hadapi sangat-sangat stres itu. Okey, baik kasih sayang. Sebab kasih sayang ni akan buatkan aura seluruh dunia ini akan beri kasih sayang kepada kita. Okey, baik, itu yang penting. Alright, yang B, yang keempat ialah B ialah dia ada beberapa elemen. Pertama, berinteraksi. Orang yang murung, orang yang stres, dia kena banyak interaksi sebab kita makhluk sosial. Terima kasih ramai yang pencipta alam ada, Tun Teja ada. So, kita makhluk sosial yang Allah jadikan kepada kita. Kita kena berkomunikasi, kita berinteraksi. Jangan duduk dalam bilik seseorang. Jangan pendam seseorang. Jadi, bila stres ni kita kena luahkan. Sebab tu kena jumpa kaunselor, kena jumpa doktor, kena jumpa orang kata apa, pakar-pakar, ustaz, yang kata apa, psikiatris kalau kita dah rasa macam kita dah kaunselor kita ni dah abnormal, kan, terganggu dan sebagainya, kan, mungkin kena rawatan-rawatan syifa dan sebagainya. So apa pun saja yang kita kena berinteraksi, kena bercakap, jangan simpan. Lepas tu kena banyak berbual. Sebab tu kita kena bila kita berbual, gelak ketawa, dia akan menghilangkan sedikit stres kita tu. Kerana kita gelak ketawa tu, hormon kita akan lebih banyak menghasilkan serotonin, kegembiraan. Baik, so lepas tu kita kena bermain. Bermain ni maksudnya kita kena bergurau senda dengan ahli keluarga. Jangan stres sangat, kan. Dekat office kita dah CEO, kat rumah pun CEO juga. Sesekali buat lawak-lawak bodoh pun tak apa, buat magic tak jadi pun tak apa, buat teka-teki. Ni masalah kita buat teka-teki. Teka-teki dah lama tu jadi kita gelak ketawa dan sebagainya. InsyaAllah kita bermain, kita berjenaka dan seluruhnya bersukan. Itu yang penting. Okay, alright. So dah 40 minit dah kita bersama. Yang terakhir ialah intellectual. Intellectual, iman dan impian. Minta diri dulu tuan. Okay, baik. Bini so, okay, baik. Silakan dengar. Ini guru hebat ni. Okay, baik. So I ni intellectual. So untuk intellectual kita kena banyak baca. Kita banyak dengar motivasi. Sebab kenapa kita rasa macam hidup kita macam centu je, tepu, macam tak ada apa, sebab kita tak masuk input. Kalau kita masuk input, seronok. Kita baca buku, kita bersedia untuk terima input baru. So kita akan rasa macam termotivasi secara intrinsik, secara dalaman. Kalau tak percaya, kalau kita dah tak tahu nak buat apa, bacalah buku. Carilah apa-apa. So jadi ada input-input. Contohnya macam mana kita rasa macam tension rasa tak sihat, tengok, baca info sihat, macam nak sihat, macam mana nak diet, macam mana makan yang sihat. Jadi dia dapat info-info yang bagus, so macam mana supaya kita dapat hidup tenang. So ada info-info dia. Jadi kita akan termotivasi. Ingat, bila baca buku, dia akan jadi satu input yang beri motivasi secara dalaman. Kerja tak sempat habis, nak habis, okey, baik, tak apa peranan ni. Macam mana pun tak apa. Ini satu pengalaman yang mahal, bekerja pada office pada time. Saya pun belum alami. Saya pernah 2 kali saja berhari raya di sini, tak balik kampung. Itu pun orang kata benda boleh cerita. Kadang-kadang kita tak ada benda nak cerita. So terima kasih kata apa bos saya, Puan Norizai, kerana menonton. Okay, baik. So intellectual. So kena banyak input-input baru supaya kita sentiasa nampak, orang kata apa, ada input yang bagus untuk kita mengembangkan, buat penambahbaikan. Kalau tidak, kita macam statik saja. Bila ada input-input yang bagus, ilmu-ilmu baru, kita akan nambah baik diri kita, emosi kita, fikiran kita, dan sebagainya. Okay, baik. So yang kedua ialah iman. Itu kata spiritual. Spiritual ni sangat-sangat powerful. Dia satu kuasa yang buatkan kita dapat tangani apa saja dugaan dunia ni. Okay, terima kasih Cik Zainuddin kerana menonton. Dan yang terakhir, impian. Impian ni, kalau dah tak tahu apa nak buat kat rumah, dalam musim PKPB ni, dah Aidilfitri biskut pun dah habis, cerita pun dah asyik-asyik ulang-ulang dan sebagainya. So panggil ahli keluarga, kita bincang macam mana impian kita, apa kita nak buat ni. Kalau dibuatnya panjang lagi, apa kita nak buat. So apa aktiviti menarik kita nak buat. So banyakkan yang bagus ialah tanya impian-impian.
anak kita yang sulung apa impian dia, kan? Kata dia nak belajar kat luar negara, kan? Dia nak kata apa, ada satu bilik dia yang dia idamkan. Okey, tanya anak kedua apa, dia nak beli ni, nak beli tu, ada impian dia. Tanya isteri kita, tanya suami kita. Jadi kalau boleh, okey, kita bagi tugasan, kita buat kata apa, kita buat future kita punya collage, ambil gambar-gambar, tu saya cadangkan. Itu menarik sebenarnya. Bila kita tengok balik, kita lekat-lekat gambar-gambar apa tempat idaman kita, impian kita nak pergi cuti, rumah idaman kita, kereta impian kita, duit macam mana kita nak. Jom buatkan satu benda. Impian buatkan kita berada satu alam lain. Sebab kita berada dalam realiti ni, kadang-kadang kita mudah tertekan. Itu tak boleh, ini tak bagus, ini tak ada, semua benda kita komen. Jadi kita kena tanya balik. Daripada kecil kita ada impian, so kita kembalikan impian tu, insya-Allah. Tiga ni, intellectual, iman dan juga impian. Hanani, okey, mujuk suami, okey, terima kasih. Pencinta alam pencinta alam, bagi komen. Okey, baik. So yang terakhir daripada ASKBI ni, ASBI ni, so tolong praktis, insya-Allah ini antara tips-tips supaya kita dapat tangani tekanan dalam PKBB dan Aidilfitri ini. So ingat, Aidilfitri ni walaupun dia hari kemenangan, kita bukan boleh sesuka hati meraihkannya tanpa kita kata mengawal jarak sosial. Penjarakan sosial teruskan, kita tak tahu adakah kita pembawa ataupun kita berhadapan dengan orang yang membawa virus ini. Jadi kita walaupun happy makan kuih gurau dan sebagainya sesama saudara, ingat kalau boleh standby, kata apa, sentiasa di telinga ni kita punya mask tu. Okey, tak apa, walaupun kata apa, masa gambar buanglah mask tu, kan? Nak tunjuk gambar selfie kita dan sebagainya, tapi untuk keselamatan kita pakailah sentiasa di telinga kita mask. Okay? Saya ada tadi bawa di mana dalam beg saya ni, so pakai mask sebagainya. Dan ceramah takkan nak pakai ni pula, kan? Nanti tak nampak best lah, ya. Jadi sanitizer, teruskan norma-norma baru ni, teruskan jarak 1 meter, dan kalau boleh kita janganlah jumpa pak saudara, jumpa sepupu, semua nak bersalam. Sebenarnya memang susah sebenarnya. Saya pun bila jumpa sepupu, kita dah terbiasa bersalam, tapi kita siapa yang mulakan tu, kalau jadilah kita yang orang yang memulakan. So nak salam kita mula-mula, okey, selamat raya ni kita kata apa, tak apa kita sabar dulu, tak payah salam, dan sebagainya. So kita bermaafan, insya-Allah. Kita teruskan nombor-nombor baru ni. Jangan seronok sangat, jangan boros sangat. Tentang kita dah moratorium, kita tak bayar duit rumah, tak bayar duit kereta dan sebagainya. So gunakan duit-duit itu untuk kita berjimat, dan gunakan duit itu untuk kita menyelesaikan hutang-hutang, hutang-hutang jahat lah. Kalau baca ilmu kewangan, akan nampak hutang-hutang yang hutang-hutang jahat kita tu, kan? Kredit kad, hutang-hutang dengan manusia, tolong selesaikan. Yang penting zakat fitrah, hutang kita dengan Allah tu kena selesaikan. Okey, jadi saya rasa cukup setakat ini dulu, kan? Ingat apa yang berlaku ni adalah ujian, dan kita kena bangga kita berada dalam satu sejarah dunia yang semua hadapi. Bukan kita je. Kalau kita patah balik, ramai orang patah balik. Kalau kita tak balik kampung, ramai orang tak balik kampung, dan sebagainya. Jangan kita lihat orang yang balik kampung, untunglah dia satu negeri sebagainya. Jangan lihat orang, dan kita jaga kita, hashtag kita jaga kita. Jadi pesan Sayyidina Ali untuk perkara dunia, lihatlah orang yang lebih bawah dari kita. Kalau kita orang kata apa dapat bahaya di rumah, kita kena bersyukur ada orang yang rumah dia di tepi-tepi jalan, kan? So kita dapat makan kuih raya, kita bersyukur ada orang pun tak dapat nak makan kuih raya kerana berada di hospital, ada berada di penjara, ada berada di tempat yang tak masih baik, dan mungkin ada yang tak ada di dunia ni dah, jadi kita bersyukur apa yang ada, kan? Sebab tu Sayyidina Ali kata, dalam perkara dunia kita lihat orang lebih bawah, sebab kita rasa bersyukur. Kita jangan rasa tak cukup je, sebab tu stres, kan? Baik, dan benda perkara akhirat kena lihat orang di atas kita. Berada kita, maknanya kita rasanya mungkin dah 5 waktu dah cukup. Ada orang sampai khatam berapa kali dalam bulan Ramadan ni. Ada orang yang solat malam, bukan tarawih je, tambah lagi solat malam. Ada orang yang siasa bersedekah, ada orang yang siasa buat baik,
Jadi kita kena jealous dengan dia sebab dia lebih daripada kita. Kan? Baik, itu saja daripada saya. Ingat, apa sahaja yang berlaku, kita alami, kita rasai, dan momen ini, insya-Allah kita doa sama-sama, semoga benda ni akan berakhir dengan orang kata apa, dengan secepat, insya-Allah kita doakan. Jadi sebelum berakhir, saya nak sama-sama kita berdoa. Ini doa akhir Ramadan. Sesama kita tadahkan tangan, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah, dan kita dapat tangani apa saja dugaan, rintangan Aidilfitri dan seterusnya, kita akan hadapi dengan sangat baik. Ingat tips ASKBI tadi. Okey, sama-sama kita doakan doa akhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Seandainya masih ada padaku dosa yang belum Engkau ampuni, atau dosa yang menyebabkan aku disiksa kerananya, sehingga terbitnya fajar malam ini, atau sehingga berlalunya bulan ini, maka ampunilah semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih dari semua yang Maha Mengasihani. Ya Allah, terimalah puasaku dengan sebaik-baik penerimaan, perkenan, kemaafan, kemurahan, pengampunan, dan keredaanmu, sehingga Engkau memenangkan aku dengan segala kebaikan, segala anugerah yang Engkau curahkan di bulan ini. Selamatkanlah kami dari bencana yang mengancam atau dosa yang berterusan. Demikian juga dengan rahmat-Mu, masuklah kami ke dalam golongan orang yang mendapat keutamaan di dalam Lailatul Qadar, malam yang telah Engkau tetapkan lebih baik dari 1000 bulan. Semoga perpisahan kami di bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selamanya, dan bukan juga pertemuan terakhir. Semoga kami dapat kembali bertemu dengan Ramadan mendatang dalam keadaan penuh harapan dan kesejahteraan. Amin, 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 rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Kata apa, tak banyak yang boleh di-share kerana tekanan ini anda kena rasai, anda kena kata apa, hadam, anda kena rancang strategi macam mana nak tangani, kerana anda yang tahu lebih baik. So ilmu ASKBI itu anda praktis. Ingat, besok pagi bangun pagi, seawal-awalnya bersedia, dan seterusnya buatlah amalan yang baik, bercakap yang baik, dan kata apa, inilah masa untuk kita bermaafan. Kalau tak dapat balik kampung, buat video call, insya-Allah, dan kita dapat menikmati juga, walaupun kita tidak dapat pulang kampung, tapi kita bukan berada dalam musim peperangan, kita bukan berada dalam medan pertempuran, kita masih berasa aman. Jadi bersyukur. Jadi kata apa, itu saja daripada saya. Jika ada salah silap, kekurangan dan sebagainya, insya-Allah, so anda boleh ikuti saya di Facebook saya, insya-Allah. Hari-hari insya-Allah saya kongsikan ilmu-ilmu manfaat juga daripada page Pusat Islam. Terima kasih Pusat Islam kerana menjemput saya dalam kuliah online ni. Insya-Allah jangan serik-serik jemput saya lagi. Dan apa juga mungkin pertanyaan ataupun respon siapa menonton di page Pusat Islam, insya-Allah saya akan lihat. Dan terima kasih kerana pada anda sentiasa beri sokongan. Insya-Allah kita jumpa di ruangan di rancangan akan datang, insya-Allah. Dan boleh ikuti juga YouTube saya, Si Aris channel. Di situ banyak info-info dan video-video yang manfaat untuk anda. Semoga anda happy, anda perlu gembira kerana hari kemenangan kita perlu gembira. Jadi saya doakan anda sangat sejahtera, sangat ceria, dan dapat tangani segala tekanan yang ada. Berdoa pada Allah, Dialah yang maha segala-galanya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.